Apakah watak ataupun karakter Melayu dan apakah yang didefinisikan sebagai maruah Melayu? Drama dan tim Gabungan Merdeka Rakyat di atas program pada hari ini. Pada saya tajuk yang sangat menyengat, tetapi tentunya penting untuk kita bicarakan hari ini. Mungkin kerana realiti dan naratifnya buat 60% masyarakat Melayu, 60% masyarakat Malaysia ini yang diwakili oleh orang Melayu atau Bumi Putera, maka ia menekankan betapa pentingnya kita memahami naratif, intipati, identiti dan isu-isu yang mendepani the 60%. Saya fikir tentang isu karakter ya. Saya sempat meneliti karya-karya sastrawan termasuk Datuk Siti Fadil, dan saya nampak sukar untuk kita ada sesuatu yang definitif. Dr. Safrin sebut tadi ya, so many contradictions, kontradiksi yang wujud antara apa yang kita andaikan. Kita andaikan kalau ikut puisi Usman Awang, Melayu itu kalau menghina pun dia buat secara berakhlak, secara penuh berhemah. Tapi kadang-kadang ini tidak dipamerkan oleh pimpinan. Ada menggunakan kata-kata kesat dalam mengeluarkan kritikan. Pada masa yang sama, ya, ada juga pimpinan itu yang menyalahkan segalanya. Melayu itu sentiasa melihat ke dalam, merasakan ia dalam kepompong kemangsaan, victimized mentality. Jadi bila bahasa wujud spektrum yang banyak, yang begitu besar antara karakter yang dipamerkan menerusi ahli-ahli politik, pada saya ini boleh dibincangkan sampai akhir program pun kita masih lagi belum ada satu definisi yang jelas yang dipersetujui oleh semua kelompok. Jadi pada saya lebih suka pergi kepada tema maruah. Kenapa? Tema ini tema yang sangat evergreen. Hari ini kita tahun 2015, kita masih membicarakan isu maruah Melayu. Sedangkan dalam karya agung Tun Sri Lanang Sulalatus Salatin, sebut pun tak betul, itu masih lagi persoalan maruah dibangkitkan. Dan bila masa saya membacakan, saya fikir kita harus ingatkan ya, antara perjanjian kontrak Sri Tribuana mewakili raja dengan Demang Lebar Daun, dan Sri boleh betulkan kalau silap, pantang Melayu itu tak boleh diaitkan, di mana bangsa bermaruah ni dia tak rela dihina, dan kesedaran tentang nilai dan erti maruah, ketidakrelaan diait dan dimalukan ini dah berabad-abad wujud ya, dan dimasukkan dalam piagam Palembang. Jadi pada saya bila hari ini, mungkin kalau boleh saya rangkumkan ya, bila bercakap tentang isu maruah, yang saya dapat lihat daripada kacamata saya sendiri dari segi perspektif politik, Rustam Sani menulis tentang arah tuju nasionalisme Melayu. Allahyarham Rustam Sani. Dan beliau menyatakan saat pertama yang beliau lihat di mana orang Melayu itu menunjukkan ketidakpenghormatan, tiada penghormatan kepada pimpinannya, adalah bila masa selesai saja pertemuan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, Anwar Ibrahim dipecat 1998, 1,000, dan bukunya 1,000 orang menunggu di bawah, melemparkan botol air, kotak kecil, seraya menghina keputusan yang dilihat oleh mereka telah mengaitkan, tidak menjaga maruah individu yang somehow is seen as impactful to the Malay community. Kalau kita cepatkan dan kita bandingkan dengan pemecatan Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini 2015, tapi pemecatan itu berkisar tentang tindak tanduk yang tidak sampai mengaitkan Tan Sri Muhyiddin itu sendiri, maka kesan dan impak itu tidaklah seserius tahun 1999. Kenapa serius ketika itu? Rustam Sani menyatakan bila masa wujudnya satu unsur emotif, mereka merasa maruah ya, aib, diinjak-injak maruah individu, sampaikan
ia melahirkan dokongan dalam tahun-tahun 90-an itu. Dokongan buat kali pertama 54% undi Melayu berpihak kepada pembangkang. Dan UMNO hilang undi majoriti sampai hingga 45%. Jadi pada saya, bila masa bercakap tentang maruah, itu adalah elemen yang sangat esensial dalam politik sendiri. Ini menunjukkan orang Melayu, saya pun orang Melayu, orang Malaysia, tapi isunya saya lebih suka melihat kepada angle maruah daripada karakter sendiri. Itu mungkin sedikit perkongsian daripada saya. Adakah saya punya seminit lagi, moderator? Ya. Jadi tentunya bila bercakap tentang ke depan, yang kita harus faham adalah kejayaan masyarakat Melayu sendiri. Kerana apa? Kerana sekarang semua parti, kebanyakannya tanpa kecuali, memperlihatkan kepentingan untuk memenangi hati orang Melayu. Pada saya itu adalah satu yang sangat penting. Kenapa? Sampai kan kita melihat di AP, saya pun tak sangka sanggup pergi ke negara Mesir, sanggup pergi ke negara Jordan untuk memahami intipati Islam and democratic governance. Termasuklah usaha mereka untuk menelusuri pimpinan Rashid Ghannouchi. Saya tak kata ianya berjaya, I'm not saying that it's successful. Isunya, adakah kita berfikir bahawa parti yang dilihat oleh ramai sebagai parti yang mewakili masyarakat Cina atau kepentingan masyarakat Cina, tapi telah mengambil langkah berani, misalnya untuk menempatkan calon Melayu di kawasan tradisi Cina di Teluk Intan. Sekali lagi saya ulangi, tak bermaksud berjaya. Tapi isunya, kalau saya sebagai seorang pemimpin Melayu merasakan, ya kita sekurang-kurangnya telah berada dalam keadaan di mana isu Melayu, naratif Melayu menjadi sesuatu yang diangkat sebagai isu mainstream atau isu perdana. Ini satu yang baik supaya kita boleh sama-sama merangkumkan pandangan maklum balas masing-masing dalam rangka dasar dan juga program yang lebih membantu masyarakat Melayu keseluruhannya dan Malaysia secara amnya. Terima kasih.